kita akan terus dengan soal e-learning dan juga soal yang terkait ya dengan apa yang kita anggap pendidikan, teknologi, pendidikan, kerana sekarang ini online ini sangat kritikal. Ini yang kita katakan, kalau dengar dia kata kita hidup ini sejak tahun lalu, saya bicara tentang post normal times. Sekarang ini dia tidak normal. Datang pula COVID-19, lagi hilang kebiasaannya. Kebiasaannya anak hantar ke sekolah. Ini luar biasa. Jadi bagaimana kita hadapi keadaan new normal? Ada menteri sebut kita tunggu nanti bila keadaan selesai ada kita hadapi new normal. Tak, ini sekarang ini sudah new normal. Dan ini antaranya ialah untuk memastikan kita manfaatkan digital ekonomi, digital teknologi yang disebut digitalization. Sebab itu sengaja saya bantu kerajaan atas inisiatif saya perkenalkan DNA 20 ya pada tahun-tahun yang lalu ya, DNA 23. Jadi oleh yang demikian saya percaya kita dah mula. Saya ingat dulu, saya ingat di bawah kerajaan lalu, Gobind Singh dia utamanya telah berjaya menurunkan kadar bayaran broadband yang rendah dan mampu guna. Dan ini kita harus akui ya, bahawa ini satu berita kemajuan yang baik, kerana kadang-kadang telco ini monopoli, untung besar ya, beban rakyat juga tinggi. Ini masalahnya, monopoli dan kontrak bagi kepada kroni. Inilah masalah dia ya. Kemudian kita juga harus popularkan ya tablet, notebook yang dibangunkan oleh syarikat-syarikat tempatan. Jadi harus ada melalui CSR, korporat tabung COVID-19 pendidikan rakyat, di mana tablet atau notebook yang dibangunkan di Malaysia ini diwakafkan sebahagiannya atau percuma kepada pelajar yang tidak mampu atau kurang mampu. Ini saya nak tekankan ya, dan saya sebut masa digitalization dulu ya, DNA 23 ya, bahawa masalah yang boleh kita jangka dengan digital teknologi ini ialah melebarnya jurang kesenjangan di antara orang elit bandar yang kaya dengan orang miskin, sebab dia tidak ada kemudahan ini. Maka kalau kita nak betul-betul nak lancarkan program e-learning online, kita mesti pastikan ya kemudahan tablet, notebook yang sebagainya dibangunkan ini juga akan sampai kepada anak-anak di sekolah. Satu lagi ya, ini TV pendidikan. Saya percaya dan harap Kementerian Pendidikan bagi nafas baru lah, kerana 99% rakyat ada notebook, tablet dan broadband ya. Andaian itu, maka kena bagilah nafas baru. TV pendidikan mesti juga dirubah cepat, kerana digital teknologi ini dia tidak seperti biasa. Kalau dulu nak buat kurikulum baru, setahun bincang, kemudian dikaji 2 tahun kemudian. Kalau digital ekonomi dan digital learning ini tunggu 2 tahun, kita 2 tahun ketinggalan ke belakang. Oleh demikian patut disegerakan, dan mesti bukan saja RTM, kita mesti pastikan TV swasta yang lain, Astro untungnya tinggi, TV3, Al-Hijrah, mesti ada juga TV pendidikan percuma yang ikut kurikulum kebangsaan tetapi boleh diolah ikut keupayaan mereka dan berikan kemudahan kepada pelajar-pelajar terutama yang kurang pendapatan atau pendapatan rendah. Universiti awam dan swasta harus juga diwajibkan ada podcasting, broadcasting kepada mahasiswa. Kalau tidak, kita bercakap online masih ada masalah dibangkitkan ya. Teknologi yang sedia ada apa? Moodle, Learning Management System, LMS, Zoom, Google Hangout, Google Classroom, Webex, Skype dan lain-lain. Ini banyak. Sekarang ni mesyuarat saya banyak yang pengguna Zoom ya. Ada yang sebagiannya guna Skype. Jadi semua ini harus diberikan pendedahan dan dimanfaatkan.
saya faham beberapa universiti terkemuka di Amerika Syarikat umpamanya kelas pengajarannya itu melalui Zoom. Pembangunan kandungan kurikulum tempatan itu mengikut dasar pendidikan negara, tapi harus diubah sesuai dan diberi sedikit kelonggaran kepada syarikat ataupun telco yang berkenaan. Saya nak ingatkan, telco mesti berperanan lebih untuk memastikan aksesnya ada, dan CSR itu bermakna malah lebih daripada CSR, iaitu untuk menyediakan ruang kepada pelajar. Now, mobile penetration maknanya berbanding atau ketimbang internet, ya. Penembusan internet itu kalau dibandingkan dengan mobile itu lebih. Maka mobile learning itu punya potensi besar. Kita lihat umpamanya tahun 2020 ikut angka Januari 2020, ya. Penduduk dunia dengan penebusannya mobile 67%, internet 59%. Tetapi aktif social media, yang aktif pengguna social media itu juga 3,8 bilion, maknanya penembusan ini 49%, agak tinggi juga, ya. Dan kita lihat juga umpamanya di negara kita dari segi ini tidaklah sangat ketinggalan, walaupun banyak ruang. Kita harap MCMC akan diberikan data yang lebih tepat, dan juga tentang terutama kepemilikan notebook, tablet, broadband, mobile dan penembusan internet bagi rakyat. Jadi pokoknya harus disegerakan, ya. Tak boleh tangguh. Dan kita dah sebulan ni, ya, sepatutnya ada satu tahap kelajuan, kerana sekarang, ya, keadaan sekarang ini menuntut kita mengambil langkah segera untuk membawa perubahan. Dan ini yang saya tekankan. Dan saya ingin juga sebut di sini sebab saya lihat umpamanya kenyataan bersama mahasiswa Malaysia dan juga PKPIM pelajar yang meminta supaya kerajaan, khusus Perdana Menteri, ya, dalam membuat keputusan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang dilanjutkan, itu kadang-kadang suka kita nak berhujah kerana ini keputusan yang terkait dengan keselamatan, kesihatan, nyawa dan sebagainya. Tetapi ia juga terkesan dengan mahasiswa, takkan terperangkap begitu lama. Apakah kalau dikekalkan, apa yang harus dilakukan? Kalau nak minta bawa pulang, apa yang harus dialukan? Jadi mahasiswa telah berkumpul dan bincang tentang masalah pengangkutan. Tapi satu yang menarik ialah mereka mahu bagi mahasiswa terutamanya yang berada dalam kampus, dan bagi saya juga yang akan keluar ke kampung, harus ada ujian saringan COVID-19. Ini terkait dengan apa yang kita sering tekankan, bahawa keupayaan testing atau ujian saringan di negara kita itu masih terbatas. Jadi saya setuju supaya pandangan mahasiswa ini diberikan pertimbangan, dan tak ada salah kalau kita panggil wakil mereka untuk juga berikan pandangan dan input kepada kementerian, supaya keputusan dibuat itu setelah diambil kira semua pandangan. Jadi sekian dulu untuk malam ini. Saya rumuskan sekali lagi. Pertama, kupasan Syekh almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam At-Tafsir Al-Mawdu'i, ya, kerana kita banyak yang wawakan soal Islam tetapi masih terperangkap dalam pemikiran lama yang kemudian nak kaitkan sama soal kaum yang sempit dengan risalah agama. Jadi sebab itu saya syorkan kita menelaah juga tafsir tokoh-tokoh besar seperti almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali yang melihat pengalaman Arab ini
pertarungan di antara perkauman dan kebangsaan sipil yang gagal, yang akhirnya melahirkan kelompok perkauman yang korup dan zalim dan menindas. Kemudian saya juga bicara soal pendidikan teknologi dan digital education, e-learning dan online, dan cadangan sama ada menggunakan mobile kerana penembusan internet itu lebih terbatas. Sekali lagi saya ucap terima kasih, dan insya-Allah kita bertemu besok 11.30 pagi. Yang berkeupayaan selainnya boleh tinjau kemudian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita al-afiyah, taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.